Okay, selamat pagi dan salam sejahtera. Aku ucapkan kepada murid-murid dari 4 Bestari dan juga 4 Wawasan. Hari ini ialah 17 Ogos 2021, hari Sabtu. Matematik kita pukul 11 hingga pukul 12 tengah hari, 1 jam. Dan pagi ini kita ada 2 agenda ataupun 2 aktiviti. Yang pertama, kita akan bincang pembetulan bagi ujian topik ke-7 yang telah kita laksana pada hari Khamis minggu yang lepas. So, pelajar-pelajar sila keluarkan dia punya buku latihan ataupun kalau awak buat di kertas kajian, keluarkan kertas kajian itu. Okey, lepas itu buat pembetulan. Pembetulan boleh guna pen merah, boleh guna pen merah untuk buat pembetulan. Lepas itu agenda yang kedua nanti kita akan sambung bab 8. Sebab saya memang harap selepas bab 8 siap, saya akan berhenti seketika dan saya akan buat ulang kaji dengan awak sebab awak akan mempunyai peperiksaan sekolah, peperiksaan peringkat sekolah yang akan diadakan pada September nanti ya. Seperti yang telah saya maklumkan awal tadi. Okey. Jadi kita pergi ke agenda pertama kita pada pagi ini iaitu pembetulan ujian topik ke-7. Okey. So yang terbaik di sini saya nampak yang terbaik itu ialah siapa ini? Al-Mukris dari 4 Bestari 10 daripada 11 markah. Dan kalau dari 4 wawasan paling tinggi itu 6 markah. 6 markah daripada 11 Listerina dengan Remy ya. Okey. Jadi ramai masih tidak mahir lagi untuk menggunakan rumus yang dikehendaki. Okey, kita tengok soalan 1. Raja menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh T saat. Kalau kita tengok di sini pasti Y dia ini ialah apa? Ini ialah laju lawan. Laju dia dalam meter per saat lawan dengan masa dia dalam saat. Ini unit yang diberikan, kita mesti ikut. Okey, kita tengok dulu. Oh, siapa yang baru masuk sekarang ini? Siapa tu? Seperti apa? Atika ke? Atika Tamia, betul ke? Lepas itu Suzia, kan? Atika dengan Suzia. Kenapa left lagi? Okey, so kita teruskan. Okey ya. Unit dia okey lah. Saat, meter per saat dengan saat. Okey, A ya, bahagian A dia minta nyatakan laju seragam. Okey, laju seragam. Ini kawasan dia laju seragam kan? Mengufut itu laju seragam. Awak boleh tulislah laju seragam. Okey, laju seragam lah. Okey, jadi laju dia 12. Laju dia 12. Okey, laju dia seragam. Jawapan dia ialah 12. Tulis 12 meter per saat. Kalau unik lah. Kalau tulis 12 pun sudah okey lah, 12. Okey. Okey, tuliskan. Okey, yang baru masuk itu keluarkan ujian topik ke hari Khamis minggu lepas. Kita sedang buat pembetulan. Kita sedang buat pembetulan. Link dah. Link saya. Masih tanya link lagi. Sekejap Link saya memang tak pernah ubah. Bukan tak pernah lah, memang sudah lama tidak ubah kan. Sama, saya sudah kata. Okay, it's okay. Okay so A ialah laju seragam dia 12 meter per saat Okay, untuk bahagian B.
B dia tanya kadar perubahan laju untuk Zara dalam 4 saat pertama. 4 saat pertama. So kita kena ingat cari kadar. Kadar maksudnya kadar perubahan, saya singkatan perubahan laju. Kadar perubahan laju maksudnya kecerunan garis lurus. Kecerunan garis lurus. Okey, so kita cari kecerunan di sini. Cari kecerunan di sini ya. Kecerunan di sini. Ada seorang saya lupa catat siapa tadi yang masuk. Nanti saya akan semak balik. Contohnya 4 wawasan itu. 4 wawasan. Ada seorang pelajar. Dia kata dia apa itu? Tidak ada nota. Belum ambil. Dia di Sentosa saja. Dia tidak datang ambil. Saya kata kalau macam itu, saya hantar ke rumah lah. Saya minta dia bagi alamat. Dia bagi. Saya hantar. Saya hantar pada petang itu. Saya hantar. Saya hantar dan serah nota itu kepada dia. Tapi dia masih tidak masuk kelas saya. Minggu lepas dia tak masuk. Minggu ini pun belum nampak lagi. Saya sudah buat apa yang saya rasa sepatutnya lah. Nota sudah sampai tangan. Tapi awak tidak mau masuk. Dia hubungi saya hubungi dengan dia ada line, tapi suruh dia masuk kelas dia kata tak ada line. Saya rasa itu tidak boleh kita terima lah. Lepas ini tak payahlah betuli pelajar dengan sikap macam inilah. Nota hantar ke rumah. Dia kata tidak ada orang boleh tolong ambil. Dia tak dapat pergi ke sekolah. Padahal kalau awak seorang yang rajin bagi saya, Sentosa pergi ke sekolah tidak jauh. Jalan kaki pun okey kan. Kalau sekarang bersekolah, awak mungkin pun jalan kaki. Tapi dia tak pergi ambil. Okey, kalau saya macam itu saya kata saya hantar ke rumah. Tapi sampai hari ini kerja rumah tak hantar sekali saja lepas itu. Kerja rumah selalu tidak ada. Ujian topikal Google Meet tidak hadir. Okey, untuk kadar kita ambil yang garis pertama inilah. Ini garis pertama, 4 saat pertama ini. Garis ini. Ini cari kadar. Cari kadar maksudnya cari kecerunan. So ini 0,0 kan koordinat. Yang ini ialah 4, 12. Okey, tolong catatkan. So di sini Y2 tolak Y1 lah. Y2 tolak Y1 rumus dia bahagi dengan S2 tolak S1. Okey, so tulisan mungkin kurang kemas lah. S2, Y2, saya letak ini sebagai titik kedua. Ini S1, Y1. Okey, jadi sekarang di sini 12 tolak sifar. Kalau boleh guna kurungan lah. Bahagi 4 tolak sifar. Okey, 4 tolak sifar. Jadi jawapan dia ialah kurungan juga. Jawapan dia ialah 3 meter per saat iaitu -2. Sebab ini ialah pecutan. Pecutan. Kadar perubahan laju maksudnya pecutan. Okey? Pecutan. So tolong catatkan pembetulan di sini ya. Tolong catatkan. Siapa yang saya belum catat? Saya rasa semua sudah catat. Saya bacakan nama. Kalau nama awak saya belum catat, tolong suarakan. Takut nanti saya tertinggal ambil kehadiran seseorang itu. Untuk 4 Bestari, Davian, Elvina, Eric Sebastian, Fiona Davina, Florence Normi, Irene Priscilla, Eileen Priscilia, Ivan, Jennifer, Jessica Long, Jessica S, Marilyn, Muhammad Daniel, Nashita, Nozrina, Nur Mirza, Nur Kamisha, Nur Hayati, Nur Hidayah,
Lepas itu siapa lagi ya? Saya nak tahu Syaleha mana satu Syaleha. Saya rasa Ilisia itu tak ada Sekejap sekejap sekejap. Saya nak tengok ini. Saya nak tahu adakah Syaleha binti Bujang ada di sini kah? Syaleha. Oh ada betul Okey, awaklah Syaleha Alia. Saya tadi ingat ialah saya ingat ialah 4 wawasan punya ada seorang pun ada macam Alia. Nantilah nanti. Okey, awak dah. Okey, Syaleha, Siti Nur Shilawati, Stewart, Vanessa, Lester. Itu sahaja untuk 4 bestari. Okey, ramai hari ini, ada beberapa tak ada. Tadi siapa yang message saya tentang Tracy tu? Sekejap Irene ke? Okey. Kemudian untuk 4 wawasan, Abang Muhammad Hafizi, IC, Alia Amira. Saya tadi ingat Alia Amira. Alia Amira ada ke Alia Amira? Alia Amira. Ada. Okey, bagus. Lepas itu ialah Atika Tamia ada. Lepas itu ialah Alicia Esther ada ke Alicia Esther? Ini yang saya rasa saya silap. Ada Okey, Alicia, awak jarang masuk Google Meet saya, tetapi awak memang ada hantar latihan, saya tahu. Jadi harap gerak masuk Google Meet lah. Okey. Kemudian Jennifer, Jerome, Benjamin. Lepas itu yang hadir Muhammad Asri, okey, Nisterina, Nur Susila Abu, Nur Aliana, Natasha, Nur Irfan, Nur Irfan. Lepas itu ialah Suzia Abu Bakar, Vanessa itu saja. Okey. Ya, jadi saya harap kehadiran itu memang sangat penting lah. Faham maksud saya lah. Kehadiran itu sangat penting. 38, betul lah 40. Okey, kalau ada yang masuk nantilah. Alright. Okey, kita teruskan. Michelle 4 wawasan ke? Michelle ada, saya tak baca ke tadi? Ada Michelle Emeline kan? Ada. Michelle Emeline ada, saya baca tadi. Awak saya ada. Okey, so lebih baik tanyalah, takut awak tak dengar kan. Okey, bagus. Okey, kita teruskan lah. So ini untuk bahagian B ya. Lepas itu bahagian C dia minta nilai T ya. Jika jarak yang dilalui dalam 4 saat pertama adalah separuh. Ini ramai yang salah. Okey, kita bincang sekejap. 4 saat pertama. Mana 4 saat pertama? Okey, ini 4 saat pertama. Jarak maksudnya luas. Okey, adalah separuh daripada saat ke-6 hingga saat ke-11. Ini dia. Bahagian ini. Okey, so maksudnya kalau ini ialah 1, ini ialah nombor 2. Okey, jadi saya boleh kata jarak jarak yang dilalui oleh bahagian 1 jarak 1 ini, jarak 1 ini adalah sama dengan separuh daripada jarak nombor 2. Ya, separuh daripada jarak nombor 2. Dan anda kena faham bahawa cari jarak maksudnya cari luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Okey. Luas di bawah graf. So isikan catatkan kepada pelajar yang tidak hadir ujian topikal itu, awak sekarang tulis ke dalam buku latihan lah.
mesti buat juga walaupun awak tidak hadir. So jarak nombor 1 ialah segitiga kan. Okey, saya buat lakaran. Okey, ini adalah sama dengan setengah daripada graf dia bentuk taraf bentuk trapezium. Oh, trapezium saya kurang kemas. Guna mouse ini memang susah sikit. Okey, trapezium Okey, so kita isikan nilai-nilai yang sepatutnya. So ini 4. Ini tinggi dia 12. Ini ialah selari selari ini. Ini ialah 12. Yang sebelah kanan 20. Yang bawah ini T tolak 6. Okey. T tolak 6. Jadi bagaimana cari luas segitiga ini? Ini sudut tegak. Okey, 1/2 darab 4 darab dengan 12. Okey, sama dengan kita samakan dengan siapa ini? Sebelah kanan dia sama dengan 1/2. Okey, darab. Okey, untuk trapezium memang ada 1/2 sekali lagi di depan. Ini trapezium punya. Darab hasil tambah 12 tambah 20. Okey, darab lagi T tolak 6. Okey, T tolak 6 tak cukup panjang saya di sini So saya tulis di belakang macam ini. Okey, jadi jawapan T ialah kalau guna kalkulator 9. Okey, 9 Jawapan saya di sini 9. Okey, so ini yang perlu kita betul baru boleh dapat T9. Tahniah kepada pelajar yang boleh dapat yang boleh dapat seorang ke 2 orang yang dapat bahagian C ini. Okey, so ini untuk soalan 1 So tolong catatkan, tolong buat pembetulan Tolong buat pembetulan. Okey, tolong buat pembetulan. Okey. Dah? Kita pergi soalan nombor 2. Sudah semua? Kalau belum itu awak screenshot and then awak sambung kemudian Mesti siapkan pembetulan ini. Kepada yang tidak hadir untuk ujian topikal, you tuliskan kalau sempat lukis graf itu, sempat lukis graf lepas itu jawab ABC Okey, soalan nombor 2. 6 markah untuk soalan 1. Soalan nombor 2. Raja menunjukkan graf. Sekarang ini saya guna jarak masa. Jarak dalam kilometer, masa dia dalam sistem 24 jam. Jadi ini kena tukar unit dulu Ini daripada Kuala Lumpur ke Ipoh. Kuala Lumpur ke Ipoh. Okey, jadi apa kata kita tukar ini maksudnya kosong mula daripada ini dalam jam saya sekarang buat dalam jam. Masa dalam jam mula dari 0 jam 12 tengah hari itu 0 jam sehingga ke 1345 maksudnya 1 jam 45 minit. Saya tidak tahu macam mana awak tolak tolak pun boleh sampai tolak salah saya buat di sinilah 1345 tolak 12. Okey, berapa jam berapa minit kan? 1 jam 45 minit. Ini 1 jam 45 minit. 1 jam 45 minit. Bagaimana tukar kepada jam? Jam ini ialah
45 minit tukar jam, kita bahagi 60. Ini menjadi jam. Awak akan dapat 1.75 jam. Okey, ramai yang salah di sini ya, 1.75 jam. Lepas itu pukul 1.45, 1.345 sampai pukul 2, 14.00. Ini ialah berapa minit? 15 minit. Ini 15 minit sahaja. 15 minit. 15 minit ialah 0.25 jam. 0.25 jam. Okey. 0.25 jam. Okey. Kita sama. Ya. So ini ialah 15 minit bahagi 60 minit ya. Awak akan dapat 1/4 ataupun 0.25 jam. Okey, kepada 25 jam. Okey, lepas itu 0.25 jam. Okey. Lepas itu pukul 14.00 hingga 15.20 ini. Ini adalah 1 jam 20 minit. 1 jam 20 minit. So kalau saya tukar kepada jam ialah 1/3. Ini tidak boleh tukar kepada ataupun tidak boleh tukar kepada perpuluhan. Kalau perpuluhan tak berapa tepat ataupun 4/3. Ini dalam jam juga 4/3. Okey? Alright. So sekarang baru kita mula A lah. Soalan ini memang majoriti tak boleh jawab dengan baik lah. Okey, nyatakan tempoh masa berhenti. Dia berhenti di tapak. Tempoh masa berapa lama dia berhenti? Kita sudah jawab tadi ya, 15 minit. Iaitu pukul 2 tolak pukul 1.45. So 15 minit. Satu markah. Kemudian B, hitung laju dari Kuala Lumpur ke Tapah. Laju maksudnya cari kecerunan. Okey, gunakan ini ya, Kuala Lumpur di sini koordinat. Kita guna 00 yang berada di Tapah ini. Sini ya, koordinat 175 dengan 152. Sebab ramai pelajar gunakan 1345. So sepatutnya ini 152 tolak. Ramai pelajar ini betul. Tolak ini betul. Tapi apabila bahagi itu dia terus guna 1345. Salah. Bukan 1345. Ini sistem 24 jam kan. Ini kena tukar kepada 1.75 jam. Barulah betul. Ini ramai yang salah di sini. Okey, salah di sini. Dan anda akan dapat 86.86 laju dia meter per saat. Meter per saat. Ada seorang pelajar tak apa betul saya rasa. Saya lupa siapa. Mr. Rina ke? Ada betul ke? Satu lagi adalah bukan Lester, Al Mukris, 4 Bestari itu. 86.86. Okey, ini ramai tidak dapat sebab dia tidak tukar kepada jam. Sistem jam sebab ini kilometer per jam. Soalan ada minta kilometer per jam. Ini kilometer per jam. Ini memang kilometer. Ini kena tukar kepada jam. Sistem jam. Kalau you guna sistem 20 itu tak boleh ya. Ingat lain kali kalau jawab soalan dalam bentuk soalan macam ini, ingat unit itu. Dan saya percaya kali ini peperiksaan mesti ada soalan tajuk sebab itu saja tajuk yang kita belajar kan. So ini mesti ada. Mesti ada. Tapi graf jarak masa ke laju masa itu kita tengok dululah. Tak pasti lagi. So saya harap buat ulang kaji ya. Buat ulang kaji. Okay. Alright. Kemudian bahagian C pula. Kita sambung bahagian C. Sekejap. Okey, bahagian C ya. Okey, bahagian C. C dia minta apa? Hitung purata laju keseluruhan perjalanan. Keseluruhan. So, keseluruhan purata laju. Kalau rumus dia apa? Jumlah jarak bahagi jumlah
Masa. Jumlah jarak semua orang tahu 205 kilometer. Ini kebanyakan majoriti pelajar tahu 205 keseluruhan. Sini kan keseluruhan. Masa dia, inilah yang menjadi masalah. Masa dia daripada pukul 12 hingga pukul 1520. Berapa jam, berapa minit? Ini kena awak buatlah satu. Kalau awak tak tahu, awak tu tolak 1520 tolak 1200. Okey, so ini ialah 205 dalam kilometer. Okey. Bahagi berapa bahagi ini ialah 3 jam 20 minit. Okey. Tetapi saya nak jam sahaja. So 205 kilometer bahagi dengan 1/3. 20 minit itu 1/3 jam. Okey. Ataupun awak kalau tulis 205 bahagi 10/3. Ya, kalkulator itu keluar dot dia akan mendapat 61.5 kilometer per jam. Kilometer per jam. Ya, ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Purata laju, ya. Tuliskan purata laju. Okey. Okey, kita teruskan. Jadi saya rasa itu untuk soalan 2. So saya rasa ada satu perkara lagi lah, iaitu apa dia? Kalau kita tengok keadaan kita, memang kita tahu kemungkinan besar tahun ini kita akan sepanjang tahun PTPR kan. Jadi memang saya tahu masalah internet ini salah satu kegangan kepada kita. Jadi saya rasa pada pihak anda juga awak perlu fikirkan macam mana nak membolehkan internet awak stable. Contohnya kawasan awak itu 3G tak baik. Mungkin awak boleh tukar kepada Celcom, contoh. Itu hanya cadangan. Jadi saya rasa anda perlu ada usaha itulah untuk menghadiri ajaran PDPR ini. Andai kata tahun ini sepanjang tahun PDPR, adakah you tidak ikut sepanjang tahun? Masalah data, masalah lag itu kan? Kalau Celcom, kalau tak silap saya, dia ada package untuk kumpulan B40. Awak mengambil package dia and then anda akan mendapat satu handphone yang baru. So mungkin itulah handphone itu awak boleh guna untuk PDPR. Dan awak mungkin boleh mengambil package yang lebih murah. Saya rasa satu bulan itu berapa? 30 ke 40 saya lupa. So kalau kawasan awak punya 3G masih tak baik, tukar Celcom.
Kalau awak punya kawasan Celcom tak baik, tukar TG, tukar message, you kena tengoklah, cari, tanya jirang, mana satu line okey. Kan takkanlah sepanjang tahun dengan masalah yang sama, you tidak cuba menyelesaikan. Oh, lebih baik daripada awak top up satu minggu RM10, RM20 itu lagi mahal. Kalau awak ambil package satu bulan itu RM30, lagi berbaloi bagi saya lah. Sebab dia punya data mungkin 3-40 gig. Cukup untuk awak buat satu bulan lah maksud saya. Awak perlu ada inisiatif itu untuk mencari penyelesaian. Bukan asyik berikan line tidak bagus. Memang line tertentu di kawasan tertentu dia okey. Faham tak? Contohnya kalau di kawasan Salim sini bagi saya Celcom is okey. Tapi kalau di kawasan Deshen sana DG is okey. Dia tengok kawasan. Jadi awak kena tengoklah. Kalau rumah ada Unify itu lagi bagus. Tahniah. Tapi mungkin ramai tidak mampu untuk Unify. So awak cari package yang sesuai. Kan? Murah tetapi dia stable. Murah tapi dia stable. Sebab kita dapati pelajar kadang-kadang penjaga ataupun ibu bapa ada sediakan peranti, sediakan internet bagi anak, tapi anak dia tidak menghadiri PDPR. Dia gunakan data internet itu main game and then main buat yang lain. Mereka tak tahu rupanya anak mereka tidak ikut. Selama ini mereka ingat anak mereka ada ikut. Itu feedback daripada sesetengah ibu bapa. Jadi kita perlu sentiasa faham mesti ikut. Mesti ikut. Kalau tidak nanti awak akan ketinggalan terlalu jauh. Siapa baru masuk? Kenapa saya sini kurang seorang? Jumlah lebih satu orang tapi kalau ada pelajar baru masuk saya tak tahu itu tolong beritahu saya. (44) betul. Okey. Kalau awak guna 2 peranti is okey, tak ada masalah. Mungkin tak stable kan. Okey. So sekarang kita sambung sambung bab 8. Ya, ini pembetulan sudah selesai. Kita guna separuh masa kita untuk pembetulan. So saya harap semua faham di sini sekarang boleh faham kan? Nashita boleh faham pembetulan kita? Halo. Boleh faham kan Nashita? Boleh Jerum boleh. Okey, Nashita. Ada Nashita kah? Boleh Ya. Okey. Saya adjust dulu. Okey, sekarang kita guna visualizer ini untuk bab 8 kita sambung. Sekejap. Okey, ini saya esok pun sama, waktu yang sama, pukul 11 pagi Okey, ini dia. Ini dia. Okey, so minggu lepas kita telah bincang apa? Kita telah bincang sisihan piawai kan? Dan juga variance. Variance dan sisihan piawai. Contoh 6 ini mana? Contoh 6. Ini contoh 6 kita hitung guna ini. Ada sesiapa boleh maklum kepada saya, adakah ini terlalu gelap? Boleh tengok kah? Boleh nampak dengan jelas ataupun saya adjust lagi dia punya kegelapan itu? Nampak je. Ya. Nampak kalau terlalu gelap mohon beritahu saya. Jadi ini contoh 6 ini khas untuk data yang tidak ada kegelapan. Data yang tidak ada kegelapan. Okey, data yang tidak ada kegelapan. Sekarang
kita sambung data yang ada kegerapan. Ada kegerapan itu rumus dia ada sedikit beza lah. Sebenarnya ada saya di sini rumus dia mana saya tunjukkan. Ya ini. Dia ada nampak. Kenapa saya di sini tidak ada yang frekuensi? Tak boleh ini. Nanti saya tuliskan. Tidak ada frekuensi kah? Okay, it's okay. Saya tunjukkan. Okay. Rumus dia nanti ya. Okay, hitung variance transisi ham piawai. Ini ada kegerapan. Ini ada kegerapan, cara kira dia ialah lain daripada sebelum ini, iaitu kita perlukan darab dengan kegerapan. Kita perlu darab dengan kegerapan. Okey, kita bersedia, kita mula. Okey, kita isi. Keluarkan kalkulator. Kalkulator mesti berada di sisi anda. Okey, kita tengok A. Kita tengok A ya. Okey, kita tengok A. Okey, kita isikan. Ini dia sudah umur 13 hingga 17 tahun. Kegerapan dia ada bilangan lah. Ini adalah bilangan murid ataupun bilangan orang lah. Okey. So X ini adalah ini S umur di sini. F maksudnya kegerapan lah, F. Okey. So ada di sini. So Fx maksudnya umur darab dengan kegerapan. 13 darab 21 273. 14 darab 18 252. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya macam mana? 15 darab 25 berapa? Keluarkan kalkulator. 15 darab 25. 15 darab 25. 375. Okey, darabkan 16 darab 16. Ini darab darab. Okey, 256. 17 darab 20. 17 darab 20. 340. 340. Dan jumlah kegerapan saya sudah kira untuk awak. You tambah semua ini 100. Lepas itu Fs, Fs maksudnya kita tambah semua ini. Hasil tambah. Ini simbol ini maksudnya hasil tambah. Hasil tambah simbol ini. Okey, simbol ini adalah hasil tambah. Okey, so tambahkan semua. 273 tambah 252 tambah 375 tambah 256 tambah 340. So jumlah dia 1496. Betul tak? Nur Hayati, adakah you boleh dapat 1496 sama dengan saya kah? Sama. Okey, bagus. Lepas itu, apa itu Fx kuasa 2? Fx kuasa 2 maksudnya frekuensi darab dengan X kuasa 2. Contohnya ini, frekuensi ya, darab dengan nombor S ya 13 kuasa 2. Dia dapat 3549. So, awak boleh cuba 21 darab 13 kuasa 2. Pakai kalkulator ini. Kalau tak ada kalkulator memang susah. 3549. Betul. Ini ya. Lepas itu kita darab lagi yang seterusnya. 18 darab dengan 14 kuasa 2. Ini berapa? 18 darab 14 kuasa 2. 3528. 3528. Lepas itu ada lagi frekuensi kan? 25 darab 15 kuasa 2. Saya tulis 25 darab 15 kuasa 2. Dan jumlah dia 5625. Kemudian untuk yang seterusnya 16 frekuensi darab S 16 kuasa 2. Okey, so berapa semua dia? 4096. 4096. Okey, akhir sekali
20 darab dengan 17 kuasa 2. Okey, 20 darab 17 kuasa 2, 5,780. Okey, tambah semua. Ini tambah semua. Tambah, tambah fx kuasa 2. Hasil tambah fx kuasa 2. Okey, 3,549 tambah 3,528 tambah 5,625 tambah 4,096 tambah 5,780. Boleh saya tahukah macam mana? Berapa jumlah? Ya, betul. Nur Hayati. Okey, iaitu 22,578. 22,578. Itu jumlah dia. Itu jumlah dia. Okey, sekarang saya nak berikan rumus dulu untuk ataupun kita isi dululah bahagian B punya jadual sekaligus. Punya jadual pun isilah. Okey, so ini adalah X Okey, S 40, 50, 60, 70, 80. Isi dulu. Nanti sekaligus kita kira. Okey, kekerapan frekuensi lah. Okey, 4, 15, 11, 13, 7. Okey, kalau Fx maksudnya F darab S F4 darab 40. 160 So awak boleh pakai kalkulator 750 660 910 560. Saya terus Okey, jumlahkan sekarang, tambah semua. Okey, lepas itu Fx kuasa 2. Bagaimana Fx kuasa 2? 4 darab 40 kuasa 2. Wow, ini mesti nombor besar sebab 40 kuasa 2 itu. 4 darab 40 kuasa 2. 6,400. Ini contoh. Isikan dulu jadual. Saya bagi 2 minit untuk awak isikan. Nanti seorang baca jawapan untuk saya. Untuk Fx kuasa 2 ini. Okey. Tuliskan tuliskan. Cikgu bagi awak 1 minit Sudahkah? Okey, mungkin kita minta seorang baca untuk saya. Jennifer Seah. Ya, ini berapa ini? Sambung sini. Jennifer. Awak masih ada kah? Oh, you bagi saya jumlah. Awak tak maksud saya satu-satu. Sini berapa ini? Sini yang saya tunjuk di pen di sini. Ini berapa ini? Okey, 37500. Seterusnya
Terusnya. Seterusnya berapa? 39600, betul. Lagi 63700, betul. Okey, satu lagi 44800. Okey, jumlah tadi berapa? 192000. Ini memang nombor yang besar, so kena hati-hati. Okey. Jadi saya harap semua boleh kira sekali lagi lah. Awak boleh kira untuk pasti adakah jawapan yang kita beri di sini betul tak? Okey, 192,000. Alright. Lepas itu berapa jumlah FX? Tambah semua nombor. Mungkin seorang bagi saya jawapan. Muhammad Daniel. Ya, Muhammad Daniel 4 Bestari. Ini berapa ini? Ini 3040. 3040. Ini kah? Betul Adakah awak masukkan ini? Ya, 3040, betul. Okey, kemudian jumlah kegerapan hasil tanpa F. Kegerapan Atika Tamiah. Ya, berapa Atika? Atika Tamiah 4 wawasan. Atika Tamiah. Baik. Tak ada. Kita minta Jessica Long. Jessica? 50. Jessica. Berapa puluh 50 kah? Okey, betul. Jessica, betul. Okey, 50. Boleh. Okey. Jadi itu dia. Okey. You kata suara lekat. Kalau suara lekat, okey, mungkin line awak tak baik lah. Saya nak tanya yang lain. Suara saya lekat tak? Halo? Tidak. Tidak maksudnya Tak. mungkin itu adalah pelajar individu itu yang line dia kurang lah. Okey, sekarang saya bagi variance punya rumus. Okey, variance punya rumus sebab jadual kita sudah isi Okey, untuk variance rumus yang ada kegerapan rumus dia lain sikit daripada yang tak ada kegerapan. Hari itu contoh 6 yang kita buat yang tak ada kegerapan ialah tidak ada frekuensi kan. Sekarang ini ada kegerapan ada kegerapan, rumus dia ada berbeza sedikit Okey, jadi rumus dia ialah hasil tambah Fx kuasa 2 bahagi hasil tambah F tolak min kuasa 2. Ya, tolak min kuasa 2. Tolak min kuasa 2. Ini rumus dia. Ini ialah min saya mungkin tulis di tepi, ini ialah min. Okey, kalau min maksudnya ataupun you boleh tulis hasil tambah Fx kuasa 2 bahagi hasil tambah F tolak dengan bagaimana cari min? Hasil tambah Fx bahagi hasil tambah F kuasa 2. Ini lagi rumit sikit nanti ini rumus dia. Okey. Jadi saya isi saya isikan di sini. Hasil tambah X kuasa 2 untuk soalan ini 22,000 kan? Ini yang hijau ini. So di sini 22,578 bahagi ini sudah hasil tambah frekuensi 100 tolak min ialah hasil tambah Fs 1496 ini bahagi dengan frekuensi sama 100. Kemudian tutup kurungan, jangan lupa ada kuasa 2. Min kena kuasa 2. Min kena kuasa 2. Sekarang guna kalkulator anda kira 25
225. Okey, so berapa? Ada sesiapa boleh bagi saya jawapan? Ya. Mungkin tulis di chat box pun boleh ya. Davian, Elvina, atau Eric Sebastian. Berapa variance di sini? Berapa variance? 200. Tak, maksud saya keseluruhan di sini. Keseluruhan. Apa jawapan akhir di sini? 225.78 itu yang tepang saja. Oh. Ya. Ada sesiapa? Alia Amira ada jawapan? Ya, Elvina Siti Nur Shilawati. Ya. Jawapan awak dua sama. 1.9784. Tepat sekali ya. Tepat sekali. Okey, tepat sekali ya. Itu jawapan untuk variance. Okey, saya naikkan sikit. Variance ya. Kita tengok sisihan piawai. Okey, simbol dia ini ya. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. So kita ambil jawapan daripada variance. Kita ambil jawapan daripada variance ya. Yang baru kita cari itu masuk dalam sini. Masuk ini. Ini ya, masuk sini. 1.9784. Punca kuasa 2, saya ingat sisihan piawai punca kuasa 2 variance. Okey, punca kuasa 2 19784. Okey, berapa jawapan? Kalkulator awak panjang kan? Ada sesiapa ingin berikan jawapan? Ada jawapan IC. Ada beberapa sudah left Mungkin IC terus left 1.41. Ya, 1. Kita berikan 4 tempat perpuluhan 4 tempat perpuluhan. 1.406556 4 tempat perpuluhan paling tepat lah. Itu cara kita cari sisihan piawai. Jadi untuk B pun sama. Kita guna rumus yang sama. Sudah? Okey ya. So saya pergi ke B ya. Supaya kita itu 1.4066 sisihan piawai. Okey, so mungkin saya kecilkan sikit supaya boleh nampak dengan lebih jelas. Lebih banyak boleh dinampak lah macam itu. Alright. Ini dia. Okey, jadi jawapan itu tak apa, you boleh carikan. Okey, so untuk yang B sama juga variance. Okey, rumus dia hasil tambah S kuasa 2 kalau nak saling lah. Okey, tolak dengan min kuasa 2. So hasil tambah S kuasa 2 saya di sini 192,000 bahagi frekuensi 50. Okey, frekuensi 50 tolak min kuasa 2. Bagaimana cari kuasa min Min di sini ialah 3,000 bahagi dengan jumlah frekuensi jumlah kegerapan 50. Ya, so sekarang boleh guna kalkulator. Ada sesiapa ada jawapan? Boleh sharekan kongsikan.
Ada? Guna rumus yang sama. Satu empat tiga perpuluhan tiga enam. Ya, terima kasih Nur Hidayah, Nur Hayati dengan Marilyn. Marilyn, Okey, 143.36. Betul. Jawapan tepat anda. Okey, so kalkulator kena tahu guna. Jangan kalkulator canggih tetapi tak tahu guna. Itu tak boleh lah. Okey, lepas itu kita pergi ke sisihan piawai. Sisihan piawai. Okey, ini terakhir kita pada pagi ni ya. Sisihan piawai ialah punca kuasa 2 variance. Okey, punca kuasa 2. So, punca kuasa 2. Apa punca kuasa 2? So, maksudnya kita masuk 143.36 di sini. Ke sini. Masuk ke sini ya. Okey. So, punca kuasa 2 jawapan. So, berapa jawapan di sini? Halo? Oh, Mary Ling. Ya, 11. Ya, betul. 11.9733. Kalau nak betul kepada 4 tempat perpuluhan. Tengok chatting. Ya, Nur Hidayah betul. Betul Marilyn betul, tapi kita nak lebih perpuluhan lah. Jerung betul. Okey, betul semua. So itulah variance variance. Okey, saya tarik atas sikit ini. Okey. Jadi pagi ini awak ambil gambar muka surat 8. Okey, muka surat 8 untuk dihantar. Pembetolan itu saya atas kepercayaan awak ada buat so itu saya suruh awak hantar. Tak perlu hantar untuk pembetolan itu. Awak hanya perlu ambil gambar muka surat 8. Satu murid, satu gambar pagi ini. So saya rasa pagi ini kita berhenti di sini. Esok kita sambung muka surat yang seterusnya. Jadi kepada pelajar yang hadir pada pagi ini saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Dan kita jumpa lagi pagi esok pukul 11. Masa yang sama, link yang sama. Sekian, terima kasih ya. Jumpa lagi esok. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.